Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sains tingkatan 2. Hari ini kita akan teruskan untuk bab 3 kita iaitu nutrisi. Untuk bab 3.3, kita akan belajar berkenaan dengan sistem pencernaan manusia. Jadi, objektif untuk kita punya kelas pada hari ini ialah kita akan boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan. Okey. Pernah tak anda terfikir bagaimana makanan yang kita makan? Contohnya awak makan protein, karbohidrat dan juga lemak. Bagaimana makanan-makanan ini dapat diserap ke dalam badan anda supaya anda mendapat nutrisi yang cukup, supaya anda boleh bergerak, bermain, mempunyai tenaga yang cukup, okey, dan mengekalkan kesihatan yang baik. Jadi sebelum kita belajar untuk next slide, okay, sebelum tu awak kena faham dulu konsep pencernaan makanan. Okay, di mana pencernaan makanan ni adalah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Okey, jadi contoh, saya ingatkan Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan kelas-kelas makanan. Kita ada 3 kelas makanan yang paling utama iaitu karbohidrat, okey, protein dan juga lemak. Okey, 3 kelas makanan ni adalah kelas makanan yang sangat penting kepada badan kita sebab ianya akan memberikan tenaga yang cukup kepada badan kita. Okey, namun tiga kelas makanan ni adalah dikategorikan sebagai mempunyai molekul-molekul yang sangat besar. Okey, jadi makanan-makanan kita tak bolehlah nak terus serap ke dalam badan kita sebab ianya besar. Jadi sebelum tu, melalui pencernaan makanan, kita akan pecahkan dulu karbohidrat, protein dan juga lemak ke dalam ataupun ke pada bahan-bahan yang lebih kecil supaya dapat diserap oleh badan kita. Sebelum tu kita kena faham dulu konsep pencernaan. Okay, di mana pencernaan dibahagikan kepada 2. Yang pertama fizikal dan yang kedua iaitu kimia. Okay, kita tengok untuk fizikal dahulu. Untuk pencernaan fizikal, ianya adalah proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan air liur. Okay, jadi awak kena faham. Bila kita dengar berkenaan dengan fizikal, ianya lebih kepada apa yang boleh kita nampak ataupun boleh kita rasalah tanpa benda-benda yang tak akan merubah sifat kimia dekat dalam sesuatu bahan. Okey, jadi biasanya pencernaan fizikal akan berlaku dekat dalam mulut sahaja. Okey, dalam mulut ni contoh makan burger. Dalam mulut ni awak akan kunyah burger tersebut supaya dia jadi bentuk yang kecil dengan bantuan gigi, lidah dan juga air liur. Jadi ianya juga melibatkan peristalsis. Okey. Kemudian, penguraian makanan kepada molekul-molekul kompleks kepada molekul-molekul ringkas. Okey, dengan bantuan enzim. Yang ini yang saya nak tekankan, yang akan kita pelajari dalam topik ini. Di mana untuk pencernaan kimia ni, dia sebenarnya adalah pemecahan molekul-molekul yang besar seperti saya katakan tadi iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, jadi bahan-bahan ini akan kita pecahkan supaya ianya menjadi molekul-molekul yang lagi kecil. Okey, bila dia dah jadi molekul yang kecil dan kemudian dia akan boleh diserap ke dalam badan. Okey, jadi ini dibuat dengan bantuan enzim. Enzim ni akan kita pelajari sebentar lagi. Sebelum tu kita buat dulu perbandingan antara pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Okey. Pertama kita akan lihat persamaan kedua-dua pencernaan. Di mana berlaku pemecahan makanan dan berlaku di dalam salur pencernaan. Jadi ini adalah persamaan bagi kedua-dua jenis pencernaan. Pencernaan fizikal ianya akan berlaku di dalam mulut sahaja seperti yang kita pelajari tadi. Ianya melibatkan di dalam mulut di mana melibatkan gigi, air liur dan juga lidah. Okey? Manakala pencernaan kimia pula dia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan juga usus. Ini akan kita lihat satu persatu sebentar lagi. Untuk pencernaan fizikal dia tidak melibatkan enzim.
Okey. Manakala pencernaan kimia melibatkan bantuan enzim. Okey, jadi enzim inilah yang bertanggungjawab untuk memecahkan molekul-molekul yang besar untuk menjadi molekul-molekul yang kecil. Okey, jadi ini adalah sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Di mana yang pertama kita ada mulut. Dekat mulut lah di mana kita punya pencernaan fizikal akan berlaku. Okey, kita ada gigi, lidah dan juga air liur di mulut ni. Okey. Bila makanan tu telah dipecahkan dalam saiz yang lebih kecil, ianya akan melalui ke dalam esophagus. Esophagus ni adalah salur yang menghubungkan antara mulut sehingga perut. Okey. Jadi selepas itu makanan akan sampai melalui esophagus ke dalam perut. Okey, jadi ini adalah perut awak. Lihat baik-baik dekat dalam gambar. Okey. Setelah makanan sampai ke dalam perut, ianya akan dicernahkan dan kemudian dihantar ke duodenum. Duodenum dekat sini. Okey. Dekat duodenum. Kemudian, ianya akan dihantar kepada usus kecil. Nampak? Okey. Yang berselirat dekat dalam ni kita panggil sebagai usus kecil. Kemudian, selepas itu, dia akan dihantar ke usus besar. Okey, ini adalah usus besar kita. Okey, kemudian dihantar ke rektum. Ini rektum. Ini adalah tempat di mana tinja ataupun najis awak akan disimpan sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir sekali iaitu dubur. Dubur adalah tempat pengeluaran najis ataupun tinja. Okey, ada beberapa lagi sistem pencernaan manusia seperti hati, pundi hempedu, pankreas. Okey, tapi ianya bertanggungjawab dalam menghasilkan enzim penting dalam pencernaan. Okey, sistem pencernaan manusia terdiri daripada salur pencernaan yang melibatkan organ mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar dan dubur. Ini adalah apa yang kita telah lihat tadi. Sekarang, ini adalah urutan aliran makanan seperti yang kita lihat dan sekarang saya nak tunjukkan kepada awak bagaimana makanan-makanan tersebut disalurkan daripada mulut sehingga ke dubur. Okey, yang pertama dia akan melalui mulut, esophagus, hantar ke perut, kemudian duodenum dan kemudian ianya akan dihantar ke usus kecil yang berwarna merah tu. Okey, dan kemudian ke usus besar, rektum dan juga dubur. Kemudian kita akan belajar berkenaan dengan enzim. Okey, saya hanya akan cakap berkenaan apa itu enzim sahaja. Sebab lepas ni kita akan jumpa lebih banyak fungsi-fungsi enzim dan contohnya. Okey, jadi badan kita menghasilkan enzim untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Okey, jadi contoh kalau awak makan makanan, jadi enzim dekat dalam mulut tu, dia akan memecahkan makanan ni ke bentuk yang lebih kecil. Tanpa enzim, proses pencernaan makanan berlaku pada kadar yang rendah. Okey, jadi kita tengok dulu dekat dalam gambar ni supaya awak ada clear understanding untuk yang ni. Okey, yang pertama kita ada enzim. Okey, kita anggap substrate ni ataupun ni. Benda ni sebagai bahan makanan awak. Okey, jadi makanan awak yang awak makan akan masuk ke dalam active site. Dekat dalam ni. Nampak? Dia akan masuk ke dalam tu dan fungsi enzim akan pecahkan makanan tersebut supaya dia jadi kepada bentuk yang lebih kecil. Nampak? Daripada satu tadi, satu molekul yang besar, dia akan dipecahkan menjadi dua molekul yang kecil. Jadi ini bergantunglah. Bergantung kepada awak punya bahan makanan tadi. Okey, kelas makanan. Okey, dan selepas makanan ini dikeluarkan, makanan lain pula akan masuk ke dalam enzim. Jadi enzim ni boleh digunakan secara berkali-kali. Dan awak kena ingat, enzim ni dia adalah spesifik. Di mana kita boleh katakan setiap enzim ni dia berfungsi ke atas sesuatu kelas makanan. Okey, contoh lemak. Lemak dipecahkan oleh enzim lipase. Okey, lipase ni takkan boleh pecahkan protein, takkan boleh pecahkan karbohidrat. Dan macam mana awak nak kenal sama ada itu adalah enzim ataupun tidak? Okey, awak akan nampak ASE di belakang sesuatu huruf. Contoh, kat sini kita ada lipase. LIPASE. Ini menunjukkan dia adalah enzim.
Ataupun kita boleh tengok maltase. M-A-L-T-A-S-E. Ini menunjukkan dia adalah satu enzim. Okey, seterusnya kita akan tengok aliran makanan dalam saluran pencernaan. Yang pertama kita lihat mulut dahulu. Okey, dekat mulut di mana kita ada pencernaan fizikal. Okey, makanan dikunyah oleh gigi dan cebisan makanan dilembutkan oleh gigi. Dalam masa yang sama dekat dalam mulut juga kita ada pencernaan kimia. Kita ada enzim amylase. Nampak? ASE. Okey, jadi amylase dalam air liur akan menguraikan kanji kepada maltosa. Kanji ni adalah satu bentuk karbo. Okey, karbohidrat. Okey, karbohidrat ni macam yang kita tahu, karbohidrat ni adalah satu molekul yang besar. Jadi, kalau kita nak serap, kita pecahkan dulu kepada maltosa. Okey, maltosa ni adalah gabungan antara glukosa, 2 glukosa. Okey. Kemudian apa yang terjadi dekat sini, kita ada esophagus. Esophagus ni adalah salur makanan yang menghubungkan antara mulut dengan perut. Makanan yang memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Ni adalah bolus ni tadi. Okey, yang bergerak ni. Okey. Kemudian proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Okey, jadi peristalsis ni melibatkan sel-sel otot dekat dalam esophagus. Okey, ada sel otot yang mengembang dan ada juga yang mengecut. Supaya makanan dekat sini kita dapat ditolak ke dalam perut. Seterusnya, kita ada dekat perut. Okey, di mana dekat perut ni kita akan ada enzim protease. Ni enzim ASE dan juga asid hidroklorik. Okey. Jadi, asid hidroklorik tadi mengaktifkan protease dan membunuh bakteria. Pertama tugas dia mengaktifkan protease dan membunuh bakteria yang masuk ke dalam perut. Sebab makanan yang kita makan kemungkinan telah tercemar dengan bakteria. Okay, ataupun bahan-bahan kuman. Jadi bila kita makan tu dekat perut, fungsi hidroklorik asid ini ataupun asid hidroklorik adalah untuk dia bersihkan makanan tadi daripada bakteria. Okey. Kemudian kita kembali kepada protease tadi, di mana fungsi protease ni tadi adalah untuk mencernakan protein. Tadi kita dah jumpa karbohidrat. Okey, karbohidrat kanji tadi. Sekarang kita jumpa protein. Protein akan dicernakan dekat dalam perut, di mana protein ni akan dipecahkan kepada polipeptida. Okey. Makanan yang menjadi separuh cecair disebut sebagai kim. Jadi makanan yang telah campur dengan asid hidroklorik tadi kita panggil sebagai kim. Dekat dalam duodenum pula, makanan akan memasuki bahagian pertama usus kecil iaitu duodenum, hati. Ini adalah fungsi hati tadi Okay, sebab dia tak ada, makanan tak akan melalui hati ataupun pankreas. Tetapi fungsi hati ni dia menghasilkan jus hempedu. Okey, disimpan oleh pundi hempedu. Di mana jus hempedu ni mengemulsikan lemak menjadi tisan kecil dan meneutralkan asid dalam kim. Kim tadi daripada perut tadi dia dah bercampur dengan hidroklorik asid. Jadi dia berada dalam keadaan asid. Okey, jadi kita nak neutralkan dulu sebelum dia dicernakan ke proses seterusnya. Dalam pankreas pula. Pankreas tadi dia akan menghasilkan, ni pankreas sepatutnya ada satu kat sini. Okey, pankreas ni dia akan menghasilkan jus pankreas. Apa itu jus pankreas? Dia mengandungi amylase, ni enzim protease dan juga lipase. Jadi amylase, ini kita dah jumpa dalam mulut tadi. Dia mencernakan kanji kepada maltosa. Manakala protease, tadi kita dah pecahkan protein kepada polipeptida. Sekarang dekat dalam kita punya duodenum, protease akan memecahkan polipeptida menjadi dipeptida. Okey, lipase, ini pertama kali lemak kita tadi. Okey, lemak dicernakan menjadi asid lemak dan glycerol. Okey. Jadi tadi kita dah pecahkan dekat dalam duodenum, dekat dalam usus kecil pula. Dalam usus kecil ni akan ada 3 jenis enzim iaitu maltase, protease dan juga lipase. Okey, maltase
tadi kita dah pecahkan kanji kepada maltosa dekat duodenum. Kemudian maltosa ni akan dipecahkan menjadi yang paling kecil, iaitu glukosa. Okey. Protease pula mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan juga gliserol. Jadi ketiga-tiga ni, glukosa, asid amino, asid lemak dan gliserol akan diserap ke dalam sel-sel badan. Okey, sebab ketiga-tiga ni kita katakan sebagai molekul yang paling kecil dekat dalam badan manusia. Kemudian kita teruskan dengan usus besar. Okey, jadi usus besar ni fungsi dia adalah makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Ni tadi kan. Okey, makanan tadi masuk usus besar dan penyerapan semula air akan berlaku. Okey, dalam usus besar. Jadi, makanan tadi, kita dah ambil apa yang kita perlukan, macam glukosa, asid amino, okey. Jadi, badan kita dah serap. Kemudian, bahan-bahan yang kita tak perlukan lagi. Okey, benda-benda yang kita tak perlukan lagi oleh badan, dia akan dimasukkan ke dalam usus besar. Okey, kemudian rektum. Rektum adalah dekat bahagian sini. Okey, rektum ni, makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan tersimpan sementara. Okey. Ni storage lah. Sementara je simpan. Lepas tu dia akan dibuang melalui dubur. Disingkirkan melalui dubur. Jadi awak boleh nampak dekat sini. Kita punya sistem pencernaan ni sangat efisien. Okey. Dalam satu-satu proses, makanan, benda yang kita perlukan, nutrien, diserap dulu. Kemudian yang kita tak perlukan akan dibuang melalui dubur. Okey, seterusnya macam kita dah belajar berkenaan dengan enzim tadi kan. Ini adalah enzim-enzim yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia tadi. Okey, yang pertama kita ada kanji. Ingat tak? Kanji ni adalah salah satu contoh karbohidrat. Okey, di mana amylase. Kita akan nampak amylase ni dekat air liur dan juga dekat pankreas. Okey. Kemudian kanji ni, okey, dia akan dipecahkan kepada maltosa oleh enzim amylase. Maltosa pula akan dipecahkan kepada molekul yang paling kecil, iaitu glukosa. Ini kita akan nampak karbohidrat karbohidrat punya pemecahan. Okey. Ni maltase dekat dalam usus kecil. Kemudian kita nampak protein. Protein. Kita ada 1, 2, 3. Ini adalah 3 kelas makanan yang akan dipecahkan di dalam badan kita. Protein tadi dekat perut. Enzim protease akan pecahkan dia kepada polipeptida. Polipeptida pula dalam pankreas, dalam kita punya duodenum, dia akan dipecahkan ke dipeptida. Okey, oleh enzim protease. Dekat dalam usus kecil pula, dipeptida akan dipecahkan oleh protease menjadi asid amino. Okey, manakala lemak pula akan dipecahkan oleh lipase, okey, menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, jadi awak nampak ini sebenarnya adalah benda yang awak perlu ingat. Awak nampak tadi macam kompleks kan? Sangat banyak benda awak perlu ingat kan? Tapi sebenarnya memang kena ingat. Tapi kalau awak faham proses dia, okey, dengan mudah awak boleh ingat. Okey? Jadi kita dah belajar berkenaan dengan sistem pencernaan manusia. Ianya nampak complicated. Okey, tetapi ianya begitu dekat dengan kita. Okey? Semakin banyak awak buat revision, semakin banyak awak baca dan faham, lagi senang untuk awak ingat. Okey? Jadi, ini adalah berkenaan dengan sistem pencernaan kita. Seterusnya, kita akan belajar berkenaan dengan subtopik 3.4 di mana kita akan belajar bagaimana makanan kita yang telah kita pecahkan, kita akan serap ke dalam sel-sel badan. Okey? Jadi, untuk topik bab 3.3, saya akan tutup sehingga sini dahulu. Okey? Jadi, kita akan jumpa untuk next video dalam bab 3.4. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.